Nama saya Muhammad Farid bin Abdul Zafur. Tajuk hari ini ialah Dasar Perlindungan Kanak-kanak Negara. Pengenalan. Kanak-kanak merupakan modal insan penting kepada negara. Modal insan ini dapat dibangunkan kepada tahap optimum melalui penyediaan persekitaran yang selamat dan kondusif. Sehubungan itu, perlindungan terhadap kanak-kanak daripada pengabaian, penderaan, keganasan dan eksploitasi adalah satu aspek penting dan hendaklah diberi keutamaan. Definisi. Kanak-kanak didefinisikan sebagai seseorang yang di bawah umur 18 tahun seperti termaktub dalam Akta Kanak-kanak 2001. Perlindungan kanak-kanak merujuk kepada strategi dan aktiviti untuk mencegah dan bertindak balas terhadap pengabaian, penderaan, keganasan dan eksploitasi terhadap kanak-kanak. Penderaan kanak-kanak adalah satu pencabulan atau pelanggaran yang serius terhadap hak kanak-kanak untuk berkembang dalam keadaan sihat dan bermaruah di samping menyebabkan risiko dalam kelangsungan hidup mereka. Penderaan boleh dikategorikan kepada penderaan fizikal, emosi, seksual dan pengabaian. Keganasan merujuk kepada sesuatu tindakan dengan niat untuk menyebabkan sebarang bentuk kecederaan dari segi fizikal dan emosi terhadap kanak-kanak. Okey, saya akan paskan kepada Syazrul. Terima kasih kepada Faris, dan saya ingin menerangkan tentang pencapaian dasar. Dasar perlindungan kanak-kanak ini merupakan satu dasar yang mengandungi kenyataan mengenai prinsip perlindungan kanak-kanak selaras dengan Konvensyen mengenai hak-hak kanak-kanak iaitu CRC dan Akta Kanak-kanak 2001. Dasar ini memberi tumpuan pada aspek advokasi, pencegahan, hikmat, sokongan dan penyelidikan dan pembangunan bagi melindungi kanak-kanak. Seterusnya, penyataan matlamat. Secara khususnya, dasar perlindungan kanak-kanak bertujuan untuk memastikan setiap kanak-kanak mendapat perlindungan daripada pengabaian, penderaan, keganasan dan eksploitasi. Dasar ini juga ingin menjadi pembangkit kepada kesedaran dan komitmen semua pihak, termasuk setiap anggota masyarakat dalam melindungi kanak-kanak. Seterusnya, saya akan memberi pematangan ini kepada rakan guru saya iaitu Ajmal Syahmi. Terima kasih. Terima kasih Syazrul. Poin seterusnya menyentuh sedikit tentang objektif dasar perlindungan kanak-kanak negara yang menetapkan 7 objektif utama seperti berikut. Yang pertama, meningkatkan kesedaran dan komitmen pelbagai pihak terhadap usaha melindungi kanak-kanak sebagai tanggungjawab bersama. Yang kedua, mewujudkan persekitaran yang selamat dan mesra kanak-kanak. Yang ketiga, menggalakkan organisasi yang berhubung secara langsung dan tidak langsung dengan kanak-kanak, mewujudkan dasar perlindungan kanak-kanak organisasi masing-masing. Keempat, melindungi setiap kanak-kanak daripada sebarang bentuk pengabaian, penderaan, keganasan dan eksploitasi. Yang kelima, menetapkan hanya individu yang bersesuaian sahaja boleh berurusan secara langsung dengan kanak-kanak. Yang keenam, meningkatkan khidmat sokongan bagi menangani pengabaian, penderaan, keganasan dan eksploitasi terhadap kanak-kanak. Dan yang terakhir, yang ketujuh, meningkatkan penyelidikan dan pembangunan bagi menambah baik perlindungan terhadap kanak-kanak. Berikut merupakan objektif dasar perlindungan kanak-kanak negara. Jadi, saya akan serahkan pembentangan seterusnya pada rakan saya Azhar. Terima kasih Ajmal. Poin yang terakhir yang saya akan terangkan ni adalah tentang strategi. Bagi mencapai objektif-objektif yang telah disampaikan oleh Ajmal tadi, terdapat 7 strategi dan berasaskan 4 utama, iaitu advokasi, pencegah, khidmat sokongan dan penyelidikan dan pembangunan. Yang pertama adalah advokasi. Seterusnya adalah menggalakkan setiap organisasi mewujudkan dasar peraturan mengenai pelindungan kanak-kanak. Seterusnya adalah memastikan mereka yang berurusan secara langsung dengan kanak-kanak berupaya mengenal pasti dan seterusnya melaporkan kes pengabaian, penderaan dan keganasan. Poin yang seterusnya adalah pencegah, iaitu mewujudkan maksima amaran awal dan mengukuhkan maksima perlindungan kanak-kanak di peringkat nasional dan antarabangsa. Seterusnya adalah mewujudkan sistem saringan, pengiktirafan
dan latihan bagi mereka yang bekerja secara langsung dengan kanak-kanak. Poin yang ketiga adalah sokongan, iaitu memperluaskan dan meningkatkan perkhidmatan kaunseling kepada mangsa, keluarga, pensalah dewasa, pensalah kanak-kanak dan komuniti setempat. Seterusnya adalah meningkatkan dan memperluaskan perkhidmatan perlindungan dan kesihatan kepada mangsa dan keluarga. Poin yang terakhir adalah pendidikan dan pembangunan, iaitu menggalakkan penyelidikan dan pembangunan mengenai perlindungan kanak-kanak serta menyebar luas pendidikan untuk tindakan menambah baik. Sekian dari saya, Muhammad Azhar Zaman. Terima kasih dan Assalamualaikum.